Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, alhamdulillah kita teruskan pengajian dalam kitab Riyadhus Salihin, dalam bab berpakaian. Alhamdulillah. Kitab Adab Al-Libas. Adab Al-Libas, yakni berpakaian. Kita dah bincang tentang pakaian-pakaian yang boleh dipakai, dari sudut warnanya, dari sudut jenis kainnya, dan insya-Allah kita sambung lagi perbincangan kita pada kali ini, para jemaah sekalian. Hari ini 3 hari bulan Safar 1443, 3 hari bulan Safar. Sambungan kita di bab yang ke-120. Bab yang ke-120. Jadi untuk para pelajar sekalian, bab kita ni pendek-pendek. Mungkin satu bab satu hadis je Imam Nawawi bawa. Dia nak nyatakan kepada kita kategori-kategori bab-bab yang dibenarkan itu. Bab yang dibenarkan itu dan juga perkara yang tidak dibenarkan. Kita kata alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, tengok kitab kita. Bagi ada pelajar yang ada kitab yang saya baca ni, muka surat 552. Ini terbitan karya Bestari 552. Yang pentingnya cari nombor bab. Bab 120. Bab istihbabi tarki taraffu'i fil libasi tawadu'an. Bab istihbabi tarki taraffu'i fil libasi tawadu'an. Bab sunat memakai pakaian yang tidak terlalu cantik dengan tujuan tawaduk. Jangan kita, walaupun kita ni kaya raya, tapi jangan duk pakai baju-baju yang nampak mewah, megah. Jangan. Sebab kita ni biarlah kita hidup dalam suasana sederhana, dipanggil tawaduk, merendah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Tengok apa qala An-Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi kata, qad sabaqa fi babi fadlil ju' wa khushunatil 'aishi jumalun tata'allaqu bihadzal bab. Beberapa keterangan yang berhubung dengan bab ini, bab tawaduk ini, telah dihurai pada bab keutamaan bagi orang-orang yang berlapar, maknanya banyak berpuasa, makan sedikit, dan juga hidup dalam keadaan tidak mewah. Itu dia panggil khushunatil 'aish. Kita hidup bukan mewah. Dia tulis terjemahan hidup dalam kesengsaraan lah. Kita tak boleh sampai sengsara. Mana kita hidup dalam suasana yang sederhana, tidaklah mewah, makanan-makanan pelik-pelik, pakaian lah. Baik, dalam bab ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bawa hadis. Tengok hadis nombor 802. Wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man taraka al-libasa tawadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi da'ahu Allah yawmal qiyamati ala ru'usil khalaiqi hatta yukhayyiruhu min ayyi hulalil imani sha'a yalbasuha. Rawahu Tirmizi wa qala hadithun hasan.
Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Maksud dianya para pelajar sekalian, daripada Muaz bin Anas. Daripada Muaz bin Anas radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang meninggalkan pakaian mewah kerana tawaduk, merendahkan diri kepada Allah, bukan kerana nak tunjuk dia ni jenis tok wali ke apa, itu lain pula kan. Ada setengah orang ni dia sengaja pakaian yang nampak lelaki, nak suruh orang panggil dia tu wali lah apa. Kita kata itu bahaya, ada unsur riak pula dalam pakaian. Jangan main-main kita. Tapi kita pakai ni semata-mata tawaduk pada Allah Ta'ala, padahal dia mampu untuk membeli pakaian yang mahal-mahal. Mampu, macam kita lah tak? Kita kata, contohlah saya ni, kalau saya pakai jam saya ni nama dia Al-Fajar. Sebab tu saya tak beli yang warna gold, yang warna emas, takut orang salah faham. Nanti orang tengok jam ni, dia tu, oh ustaz pakai emas juga ustaz pun. Jam dia tarah mewah-mewah juga. Raymond Well ke, apa dia panggil jam mahal kan ni, Rolex ke tak? Jadi boleh menimbulkan salah faham orang kepada kita. Maka kita mengatakan jangan duk pakai perkara-perkara yang boleh menimbulkan masalah, fitnah kepada orang. Jadi kadang-kadang bukan masalah pun, orang sendiri tu cari masalah. Kenapa hidup komen tak terpasal. Jadi kita kata saya biasa-biasa. Kita ini, bila siapa dia ada kemampuan tapi dia beli pakaian yang sederhana kerana Allah Ta'ala, bukan kerana nak tunjuk orang dia ni wali besar. Apa jadi? Apa kelebihannya? Tengok. Maka kelak pada hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Ta'ala memanggilnya di hadapan para makhluk yang lain, dan Allah akan memberikan untuknya memilih mana-mana pakaian keimanan yang dia hendak pakai. Masya Allah. Hadzal hadis rawahu At-Tirmizi. Hadzal hadis rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Wa huwa hasanun, kata sebagaimana kata di muhaqqiq. Alhamdulillah. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Para pelajar tanda. Hadis ini menunjukkan kepada siapa dia meninggalkan pakaian yang mewah bukan kerana bakhil. Ada juga orang ni, dia duit ada tapi dia bakhil. Ini kes lain. Ataupun semata-mata nak menunjukkan dia ni zuhud, nak suruh kata dia ni tarah wali ni, wali jutawan. Jadi dia tinggal kerana tawaduk, maka kana lahu al-ajr, dia akan meraih pahala seperti yang tersebut dalam hadis ini. Masya Allah. Maknanya syaratnya kita tinggalkan pakaian itu kerana Allah, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Dia ada dua yang manusia ni, yang panggil kadang-kadang kita ni nak pergi lorong tengah tak kena, kita pergi ke lorong yang jauh-jauh. Contohnya nak tunjuk kita ni zuhud, tak boleh juga. Nak mewah pun tak boleh, kita duduk lorong tengah. Bahawa kita ni tinggal pakai yang mewah ni tawadu'an lillah, semata-mata tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla, itu yang terbaik. Alhamdulillah. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada bab 121, bab istihbabi tawassuti fil libas. Bab sunat bersederhana dalam pakaian. Sederhana dalam pakaian, maknanya jangan melampau, jangan pula terlalu lekeh. Itu maksud sederhana. Tengok hadis, hadis yang ke-803. An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yuhibbu an yura athara ni'matihi ala 'abdihi. Yuhibbu an yara ataupun yura athara ni'matihi ala 'abdihi. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasan. Hadis ini Nabi kita bersabda, sungguhnya Allah Ta'ala suka yura asar, mana diperlihatkan kesan daripada nikmat Tuhan beri. Ataupun yara asara, tengok, Tuhan nak tengok juga kesan daripada nikmat yang diberikan kepada hamba itu nampak.
Kenapa dia tu nampak Allah baju dia comel ya jubah dia tak. Orang lain duk main jubah selekeh. Orang panggil beli di pasar malam contoh, bukan hina pasar malam ni, ini contoh. Ya seorang lagi tu masya-Allah jubah dia beli Mekah Haramain contoh ni. Haramain pun murah juga tuan-tuan. Ini kita kata dia tu orang senang tu, baju dia apa comel, tapi bukanlah comel sampai peringkat 5,000 selak lah, itu lain. Jam dia pun cantik tapi biasa-biasa je. Kita kata itu bila orang contohnya dia nak naik kereta dia pun comel. Dia tu ada duit tu. Sekali-sekala orang nak minta derma pun mudah juga. Jangan. Itu dia panggil, jangan pula kita bila kita ada duit tapi terlalu selekeh sangat, itu pun dilarang. Jadi kita hiduplah di atas, di alam nyata, di alam realiti, orang panggil al-waqi'. Waqi' itu mana realiti. Jadi kalau terjemah bahasa Arab, al-waqi' mana realiti, mana hidup di alam realiti, alam nyata. Kita ni ada duit, bukan tak ada duit kan. Kemudian dalam hadis ini boleh kita zahirkan nikmat Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita, tapi jangan takabur. Jangan takabur dan jangan merendahkan, menghina orang miskin. Ya. Ni kadang-kadang kita pakai baju cantik, duduk dekat orang miskin. Tak, orang miskin ni baju dia lusuh buruk. Gitu. You jangan duduk sini lah. Tak layak dengan baju. Dengan baju air lah. Ataupun kita duduk dengan orang miskin, kita duduk cerita barang-barang kita punya ni. Saya punya jam ni 20,000 ni. Contohnya. Kan? Kita punya apa lagi, kating baju kita pun 3,500. Ini dia panggil meruntuhkan perasaan orang-orang miskin. Lah, jangan buat tak tahu itu saja dah. Baik. Kita berpindah kepada bab yang seterusnya, bab tengok dulu fiqhul hadis kata elok kita zahirkan nikmat Allah Ta'ala itu li'anna zalika syukrun laha. Tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah Ta'ala, kita zahirkan nikmat itu bukan dengan niat takabur, sekadar menyatakan aku ni Allah Ta'ala bagi rezeki. Dan kemudian jangan lupa-lupalah, dah kita pakai dah setahun baju ni, takkan nak pakai 2 kali raya. Raya tahun depan biar jiran kita, kawan kita tu pula pakai baju tu, bagi dia. Aku raya dah tahun ni, mu pula tahun ni kau pula pakai raya, kan gembira. Jadi orang-orang miskin pun duk tunggu tahun depan baju tu dah raya ni. Masya-Allah. Sebab baju tu sudah turun, diperturunkan kepada jiran tetangga, anak beranak, orang-orang lain. Jadi mereka rasa gembira dengan kekayaan kita ada. Sebab kekayaan kita tu, kesan nikmat tu nampak. Kita guna, orang lain pun dapat merasai nikmat yang tersebut. Kita kata Alhamdulillah. Jangan kita sombong lah. Bab yang 122 tamat dah. Maknanya bab 20-21 ni Allah SWT nak tengok kesan nikmat, tapi Nabi kita SAW bagi dia punya label setakat mana kita diizinkan untuk menzahirkan nikmat itu sekadar menyatakan nikmat, tanda syukur, tapi bukan takabur ataupun terlalu nak menunjuk-nunjuk kita ni ada duit, kaya, tapi dia punya pakaian lusuh. Lah. Itu dia panggil, orang kata-kata nak nyuhu dia tu warak. Jangan. Ini sebab punca masuk pintu syaitan, madakhilus syaitan, pintu masuk syaitan nak merusakkan kita ni melalui pintu-pintu ni. Pintu takabur, pintu riak, pintu masalah penyakit hati yang sangat berbahaya ni. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada 122 habis dah. Kita berpindah kepada kategori pakaian yang dilarang. Tuan-tuan boleh tulis dia punya tanda kategori pakaian yang dilarang. Babu tahrimi libasil hariri 'ala rijal wa tahrimi julusihim 'alaihi wastinadihim ilaihi wa jawazi lubsihi lin nisa. Masya-Allah. Panjang dia punya bab. Bab Imam Nawawi dia buat cukup dah. Bab dia tu sudah nyatakan apa yang dia nak sampaikan. Alhamdulillah. Ini dia panggil fiqh seorang penulis itu duduk di bab yang dia tulis tu. Kalau setakat dia nukil je
hadis-hadis, boleh je nukil. Tapi apa fiqh dia tu? Maksudnya diharamkan ke atas lelaki memakai pakaian yang diperbuat daripada sutra asli lah. Kalau plastik sutra tu, tiruan itu tak masuk. Haram duduk di atasnya, kita tak pakai. Tapi kita beli buat kain cadar. Buat lapik duduk. La. Bersandar padanya. Kita buat sarung kerusi ni. Sandar. La. Serta dibolehkannya memakainya bagi wanita. Wanita boleh. Dan kata di para ulama Islam, tuan-tuan tanda, yang tak bolehnya, yang tidak dibenarkan pakai. Menggunakannya tak boleh. Tapi kalau setakat kita sentuh je tak apa. Apa makna setakat sentuh? Mana kita pegang kain sutera tu, itu dibenarkan. Orang kata ni sutera ni, comel lembutnya. Tidak jadi masalah. Baik, kita berpindah kepada hadis kita ni insya-Allah. Hadis yang ke-804 an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasul harir fa inna man labisahu fid dunya lam yalbashu fil akhirah, muttafaqun alaih. Maksud dia daripada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu memakai pakaian daripada kain sutra. Jangan untuk laki-laki ni. Sesungguhnya orang lelaki yang memakainya di dunia, maka di akhirat dia tidak akan dapat memakainya sebab dia akan dihumban ke dalam neraka. Wal iyazu billah. Hadzal hadis muttafaqun alaih. Mana hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sambungan dalam bab ini lagi, hadis 805, wa anhu qala, wa an Umar lagi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innama yalbasul harir man la khalaqa lahu, muttafaqun alaih. Allahu akbar. Kata Sayyidina Umar, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang memakai kain sutra ketika di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. La khalaqa lahu fil akhirah. La khalaq ay la nasiba lahu, maknanya tidak ada bahagian lagi dia nak pakai sutra di akhirat. Sebab apa? Sebab orang yang akan dihumban ke dalam neraka. Wal iyaz billah. Jadi jangan pakailah. Hadis ini jelas kepada kita larangan daripada pakai sutra. Limadha? Lianna sutra ini al-harir, dia panggil sifatul mutrafin, sifat pakaian orang yang megah-megah, orang yang hebat-hebat, gah. Itu dia panggil orang megah. Ni ada juga ni orang duduk tanya-tanya. Saya tak pasti sebab kita tak pandai sangat bab kain-kain ni. Kita beli kain buat jubah macam ni ya. Comel sikit pada kain kafan ya. Kain jubah kita ni begitu ya dia. Dia kata ada juga ni kain-kain yang baju-baju batik tu, ada juga unsur-unsur sutra dalam tu. Jadi tuan-tuan kena perhati baliklah. Tengok balik kalau ada sutra, hati-hatilah, jangan duduk pakai. Banyak masalah kita di akhirat esok. Biarlah kita nak pakai pakaian di dunia, kita nak pakai juga pakaian yang boleh kita pakai di akhirat nanti, insya-Allah. Hadis 806, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man labisal harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. Sama juga, muttafaqun alaih. Cuma Imam Nawawi bawa tadi hadis Umar, ini hadis Anas. Ini hadis Anas. Maksud dia, sesiapa yang memakai kain sutera di dunia, kita kata untuk laki-laki, maka dia tidak akan memakainya di akhirat kelak. Muttafaqun alaih. Seorang lagi
Satu lagi hadis dari jalur lain pula, daripada sahabat yang lain. Hadis 807. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faj'alahu fi yaminihi wa dhahaban faj'alahu fi shimali. Thumma qala inna hazaini haramun ala dhukuri ummati, rawahu Abu Dawud bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, katanya, aku melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang kain sutera di tangan dan memegang emas di tangan kiri. Mana kanan dia pegang sutera, kiri pegang emas. Kemudian baginda bersabda, sesungguhnya dua benda ni, emas dengan sutera ini, adalah haram bagi lelaki, bagi umatku. Siapa nak pakai juga, mana dia sudah keluar daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah. Kita ni nak jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenapa kita mau pakai kan? Baik, hadis riwayat Abu Daud. Satu lagi hadis. Hadis ini para pelajar boleh tanda apa yang saya sebut dalam tajuk tadi. Yajuzu al-massal harir. Boleh kita pegang sutera, boleh juga kita pegang emas. Pegang boleh, jangan pakai. Sebab dia haram bagi kita. Dalam hadis ini, satu lagi hadis, tuan-tuan tanda. Hadis ini daripada Al-Bara' bin Azib. Hadis ini dikeluar oleh Imam Bukhari. Qala uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita orang bagi hadiah kain daripada sutra. Faja'alna nalmasu. Kami pun pakat pegang. Ya Rasulullah, oi comelnya, lembutnya. Sahabat-sahabat pegang. Wa nata'ajjab minhu. Ya Rabb, kami rasa kagum dengan sutera ni. Oi, kalau boleh pakai sedap ni kan. Sedap ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ata'jabuna min hadha? Mukagum dengan kain ni? Qulna na'am. Ya Rasulullah, comel, cantik, lawa. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manadilu Sa'd bin Mu'az fil jannah khairun min hadha. Sapu tangan Sa'd bin Mu'az dalam syurga lebih baik daripada sutera yang kamu kagum ini. Nabi nak potong perasaan sahabat-sahabat yang mula rasa kagum dengan kain yang cantik ini, supaya tidak terbawa-bawa, termimpi-mimpi dalam tidur. Comelnya kali boleh pakai sutera lah. Nak pakai sutera, bersedia. Masuk dalam syurga, semuanya dibajin wa istabraqin, berbagai-bagai jenis kain, semuanya sutera dalam syurga. Jangan duk fikir atas dunia. Nabi sebut tadi hadis tadi, lahum fid dunya walana fil akhirah. Biarlah puak kafir pakai di dunia, kita pakai di akhirat. Alhamdulillah. Baik, para pelajar sekalian, ada lagi hadis, tengok hadis Abi Musa al-Asy'ari, tak habis lagi ni. Hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, hadis 808. Wa an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala hurrima libasul hariri waz-zahabi ala dhukuri ummati wa uhilla li inathihim. Jelas hadis ni. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diharamkan memakai kain sutera dan emas bagi lelaki dan umat dari umatku. Kata alhamdulillah cik puan semua. Dan dihalalkan bagi perempuan dari umatku. Jadi orang perempuan, Allah Ta'ala benarkan dia pakai sutera, pakai emas, nak pakai gelam mah boleh, cincin mah boleh, gigi emas boleh, semua dia pakai boleh.
Mana kita orang laki-laki jangan jealous, jangan cemburu, berdengki dengan orang perempuan yang boleh pakai emas dengan sutera di atas dunia. Jangan. Sebab bagi cik abang ada pakaian lain yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla, iaitu masna wa sulasa wa ruba. Laki-laki diizinkan untuk memiliki pemakai sutera seramai 4 orang. Kata alhamdulillah. Dengar cerita je lah. Nak. Hak seorang ni pun tak kata orang duk berambak ni. Nak cari pak pula. Masya Allah, tabarakallah. Baiklah, yang pentingnya ini hukum syarak. Mana laki-laki boleh memiliki 4 orang pemakai sutera. Boleh memiliki tuan yang boleh pakai emas. Dia tak boleh pakai. Dia boleh jaga tuan yang memakai emasnya. Kita kata alhamdulillah. Yang berani ambil, yang tak berani diam-diam. Baik. Dalam hadis ini jelas kepada kita larangan memakai. Anda tengok ada sebahagian laki-laki ni yang jadi penjual emas ni, toke-toke emas. Laki, oi, dia pakai sampai sini gelang. Sini pakai gelang, pakai rantai, nak tunjuk. La, ya akhi. Walaupun sebagai model, sebagai orang panggil nak demo, tapi nama dia pakai tu, walaupun sekejap. Pakai emas, jangan pakai. Haram bagi laki-laki pakai. Kalau nak tunjuk, pegang ya, ni emas ni. Kita pegang, tak jadi masalah, pegang, nak tunjuk, tapi jangan dipakai. Jangan dipakai. Ini jelaslah kepada kita. Kawan-kawan yang duduk main, dia ambil video siap masuk dalam Facebook lah, masuk dalam grup ni. Oh, saya sekali tokai mah, pakai sampai lengan gini pakai. Kita kata hati-hati. Asalkan nama pakai, Nabi kita lah, la talbas. Jangan pakai. Tak kira lah pakai rantai ke pakai apa, tak boleh. Dalam baru ni kita ada bincang tentang, saya kata jam kita ni kalau ada karat emas tu tidak boleh dipakai. Ada sahabat-sahabat kita munakasyah bincang, dia kata ada fatwa yang mengatakan kalau sedikit je tak apa. Sedikit tak apa. Saya kata saya pun tahu. Tapi macam tadi juga isu sutera dia. Kalau sutera yang bercampur, ada sutera, ada kain lain biasa, ada ulama mengatakan dibolehkan. Tapi bagi kita, elakkanlah. Kalaulah di jam kita ke, di pen kita ke, di apa saja, masih lagi ada emas itu, emas auri, emas asli. Kalau sekiranya dibakar, emas itu keluar, boleh diambil balik, kita mengatakan tinggalkanlah. Walaupun ada khilaf ulama, tapi kita tak berani nak berkhilaf dengan malaikat dalam kubur nanti. Kalau tuan-tuan berani nak khilaf, silakan. Banyak lagi jam lain yang tak ada emas, kenapa mau pakai yang ada emas? Banyak lagi kain-kain yang tidak ada syubhah dengan sutera, kenapa nak pakai sutera? Tapi kalau sutera tiruan yang dibuat daripada plastik, tapi dia tulis kat baju tu sutera. Dia panggil apa sutera ni? Bahasa Eropah dia panggil apa? Asil. Tapi dia tulis macam sutera lah, tapi kita pegang, kita tahu ni sutera plastik, itu tak masuk. Maknanya kita macam semua emas tadi pun, kalau di air emas warna putri warna mat, itu tak jadi. Kalau kita bakar, semuanya terbakar, itu tidak masuk. Jadi saya kata ada khilaf, tetapi tuan-tuan keluarlah daripada khilaf. Kenapa kita nak menyusahkan diri di saat tak ada masalah apa pun? Kalau tak pakai jam ada emas pun kita tak susah-susah pun. Sekarang ni belilah jam berapa juta harga, berapa ribu harga. Saya katalah, pakailah jam mahal setara mana pun, kalau tuan tak tahu waktu solat berapa masuk, kan? Tak usah duduk cakap besar, tidak ada gunanya jamnya mahal tapi waktu solat tak tahu di pukul berapa. Nauzubillahi min ghadabillah. Baiklah para pelajar sekalian, kita masuk satu lagi hadis 809. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu qala nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an nashrab fi aniyati az-zahab wal fiddah. Ini penggunaan, tadi perhiasan. Wa an na'kula fiha wa an lubsil harir wad dibaj wa an najlisa alaihi, rawahu al-Bukhari. Maksud dianya, daripada Huzaifah dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami minum dan makan menggunakan bekas dan perak, emas dan perak. Tanda tuan-tuan,
Larangan ini untuk dua-dua pihak, laki-laki dan perempuan. Perempuan boleh berhias dengan apa ni, dengan emas dengan perak, tapi tak boleh buat makan minum. La. Ambil pinggan ke, mangkuk ke, gelas ke dengan emas perak, la. Nabi larang. Dan baginda sallallahu juga melarang kami memakai kain sutera, sama ada yang nipis atau yang tebal, al-harir wa dibaj. Dibaj nama sutera yang tebal. Kan sekarang ni macam-macam kita ni. Nama orang pun ada sutera ni. Jadi nama orang pula. Serta melarang kami duduk di atasnya. Nak buat kain lansir, kain cadar pun tak boleh. Nak buat kain selapik duduk pun tidak dibenarkan. Hadis ini sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari. Baik. Orang laki-laki mana dibenarkan pakai sutera? Ada ke tak ada? Jawabnya ada. Tengok bab 123. Bab 123, babu jawazi babu jawaz labsil harir liman bihi hakkah. Ini ada. Bab dibolehkan memakai sutera bagi orang yang mempunyai penyakit gatal. Mana orang ni penyakit dia teruk sangat, kronik. Kalau dia tak pakai sutera, dia tak boleh pakai baju. Maka itu dimaafkan, diberi keizinan. Syarak ni tidaklah larang sampai mereka tak pakai baju orang. Tetapi diberi keizinan bersyarat. Maknanya contohnya orang ni gatal dia di mana? Di lengan. Sini gatal. Body tak gatal. Jadi dia boleh ambil kain sutera buat lengan baju je. Yang lain-lain jangan. Itu dia panggil ad-darurat tubihul mahzurat. Dalam kaedah qawaid dia kata ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara darurat mengharuskan benda yang terlarang, tetapi ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu mesti kita takdirkan setakat mana diperlukan. Kalau perlu setakat lengan je lah. Kenapa nak pakai semua? Itu kaedah dia. Hadis 810, an Anas radhiyallahu anhu qala rakhasa Rasulullah sallallahu alaihi Zubair wa Abdurrahman bin Auf fi lubsil harir li hikkatin bihima, muttafaqun alaih. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan rukhsah, keringanan ataupun kelonggaran kepada Az-Zubair dan juga Abdurrahman bin Auf untuk memakai kain sutera kerana mereka punya penyakit gatal. Jadi ada penyakit gatal-gatal dibenarkan setakat mana yang diperlukan. Ada juga ni sebahagian ulama dia kata dalam peperangan. Dalam peperangan ni tak tahulah dia punya untuk nak licin dia tu. Manakala kena senjata tak masuk. Wallahu a'lam. Yang penting kita kena pakai untuk darurat saja. Untuk pakai yang biasa-biasa kita mengatakan tidak dibenarkan. Tidak diizinkan untuk berpakai pakaian dengan sutera. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Itu dia panggil hadzal hadis dilalatul hadis ala yusri din wa samahati syariah. Agama ini mudah, senang, mengambil kira kedudukan umat dia, tidak sampai peringkat langsung tak berbaju. Kenapa tak boleh pakai baju? Kain sutera ada tapi tak boleh pakai. Dibenarkan di atas keuzuran. Alhamdulillah. Bab 124. Kita pindah kepada kategori larangan lain pula ni. Babun nahyi 'anil iftirashi juludin numur war rukubi 'alaiha. Bab larangan menggunakan kulit harimau. Tak kira lah kulit harimau, kulit serigala, kulit apa lagi yang comel-comel ni, binatang-binatang buah ni, kulit apa? Beruang, buaya, sebagai tempat duduk dan pelana tunggangan. Kenapa Nabi kita larang? Tuan-tuan tengok dalam hadis ini, hadis 811,
an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tarkabul khazza walan nimar hadithun hasan rawahu Abu Daud wa ghairuhu qala an-Nawawi bi isnadin hasan. Maksudnya daripada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu bin Abi Sufyan, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu duduk di atas kain sutera dan jangan pula duduk di atas kulit harimau. Sutera tak boleh, kulit harimau pun jangan duduk. Sebab apa? Sebab dia menunjukkan kepada kemegahan. Tahrimut tashabuh bi ahli tarfuh wal fusuq. Biasanya orang guna kulit-kulit harimau, kulit yang mewah-mewah ni, pembesar-pembesar yang sombong-sombong, yang angkuh tu. Maka Nabi kita larang. Kita bertawaduk, jangan duk pakai benda-benda yang boleh menunjukkan keangkuhan, kesombongan. Hadis 812, wa an Abil Malih an abihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an juludis siba'. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa Nasa'i bi asanida sihah. Maksudnya daripada Abu Al-Malih, dari ayahnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang duduk pada kulit binatang buas. Jadi hadis yang kedua ni lebih umum. Asalkan dia ni binatang buas, jangan duduk atas tu. Hadis riwayat Abu Daud, Nawawi kata dengan sanad yang sahih. Wa fi riwayat Tirmizi naha an juludis siba an tuftarash. Nabi kita melarang menghamparkan kulit binatang buas untuk duduk. Untuk duduk tak boleh. Ada orang tanya kalau gantung kat dinding macam mana? Kita kata yang pentingnya orang yang duk guna kulit-kulit ni ada kesombongan di situ. Jadi Nabi kita larang duduk. Jadi ada orang tanya kalau kita sangkut kat dinding macam mana? Kita kata wallahu alam. Dalam bab ni Imam Nawawi kata larang duduk. Dia tak kata larang sangkut. Jadi bab sangkut ni kita kena cek dalam syarah lain-lain lebih panjang. Tapi dalam syarah yang anda baca ni tidak disebut. Cuma disebut an-nahyu 'anit tashabbuh bi a'malil jababirah wal mutrafin. Kita dilarang daripada menyerupai perbuatan orang-orang sombong, orang-orang yang megah. Maknanya kalau gantung pun sama juga. Wallahu alam. Saya kata wallahu alam. Berlapik kat situ. Kalau tuan-tuan jumpa pandangan lain kata boleh sangkut jelah. Tapi bagi kitanya tak perlu duduk sangkut lah. Kerana nampak ada larangan di situ. Wallahu alam. Baiklah, bab yang terakhir dalam belum akhir lagi. Bab 125, babu ma yaqulu idza labisa thawban jadidan. Bab doa ketika memakai pakaian yang baru. Pakaian ke kasut ke, dua-dua. Tengok dalam kitab Arab ni ada tertinggal terjemahan. Tertinggal lafaz. Babu yaqul idza labisa thawban jadidan au na'lan. Tambah pelajar. Au na'lan au nahwahu dan seumpamanya. Maknanya doa ketika memakai pakaian yang baru, kasut baru, apa saja yang baru, kita baca doa ni. Hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istajadda thawban sammahu bismihi imamatan au qamisan au ridaan. Tengok ni. Abu Sa'id kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila memakai pakaian baru, baginda menamakannya dengan nama khusus seperti serban, baju, selendang. Nabi kata nama ni, selendang ni. Kemudian baginda baca doa ini. Tuan-tuan baca doa ni bagi yang ada kitab. Yang tak ada kitab, tengok dalam perisai Muslim, muka surat 23. Perisai ni muka surat 23. Bagi yang ada perisai dalam handphone, tulis je pakaian baru, tap, keluar lalu. Masya Allah.
Kan? Mari kita baca. Lepas ni sangkut tulisan ni dekat dengan almari, baju baru pakai. Ikut. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Dalam perisai dia ada min. Allahumma lakal hamdu anta kasautanihi as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'alah wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'alah. Ya Allah, segala puji bagimu, engkau yang telah memberiku pakaian ini. Aku memohon kepadamu aku memohon kepadamu as'aluka khairahu wa khaira ma suni'alah. Aku mohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang dibuat untuknya. Mana baju ni, biarlah aku tidak sombong, tidak megah, kan, untuk nak tutup pakaian aurat kita. Dan aku berlindung kepadamu daripada keburukannya dan keburukan yang diperbuat untuknya. Jadi kita itu doa kalau pakai baju baru. Hadis rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Kalau kita baca pakaian biasa, yang baju yang tidak baru macam mana? Tuan-tuan tengok dia punya tengok doa memakai pakaian. Muka surat 22. Bila kita pakai baju kita kata alhamdulillahillazi kasani hadza thawb wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memakai aku pakaian ni, hadza thawb. Kalau baju tu hadzal qamis, hadza sirwal, hazihi kufiyah, sebutlah namanya. Ini serban, boleh pakai. Kan Nabi kita sebut nama tadi. Dan memberi rezeki kepadaku tanpa daya dan kekuatan daripadaku. Ini kita pakai baju biasa, kita baca doa ni. Kalau kita pakai yang baru, kita baca yang tadi. Kalau kita tengok orang pakai baju baru, kita, cantiknya Masya Allah, sambil-sambil gosok baju kita baca doa ni. Ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut syahidan. Allahu akbar. Menarik, dalam Islam ni semua ada pakaian. Tubli wa yukhlifullahu ta'ala. Jadi ini doa-doa tuan-tuan boleh ambil di dalam perisai kita ni. Alhamdulillah sudah ada bacaan-bacaan yang warid, yang maksur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab yang terakhir dalam siri pakaian, bab 126, bab istihbabil ibtida' bil yamini fil libas. Bab sunat mendahulukan bahagian kanan ketika memakai pakaian. Apa maksud dia? Mana kalau kita pakai baju, kita holok lengan ni, tangan kanan dulu masuk. Seluar belah kaki kanan dulu. Kasut kaki kanan. Selip. Semua kalau boleh guna kanan. Kopiah macam mana? Kopiah tak ada kanan kiri. Pakailah. Masya Allah. Yang penting yang ada kanan kiri dimulai kanan. Mulai kanan. Tuan-tuan tengok, kata Nawawi, hadzal bab qad taqaddama maqsuduhu wa dzakarna al-ahadits as-sahih fi. Huraian tentang bab belah kanan ni telah disebutkan beberapa hadis sahih tentangnya. Lihat bab 99 tentang disunatkan mendahulukan yang kanan dalam setiap perkara yang mulia. Kita kata alhamdulillah, dengan ini tamatlah adab berpakaian. InsyaAllah dalam siri yang akan datang kita akan masuk kitab adabin naum wal ittija' wal qu'ud, kitab adab tidur. InsyaAllah kita masuk dalam kitab kita ni semuanya bab-bab adab. Mudah-mudahan kita belajar adab ini dan kita amalkan sepanjang hidup kita yang berbaki lagi sebelum mati. Biarlah kita jumpa dengan Nabi esok, Nabi kita senyum kerana kita telah beramal dengan sunnahnya yang ditinggalkan kepada kita. Alhamdulillah. Baik, tamat di sini dulu kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.